Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia edisi 22 apa boleh. 22 Disember 2020. Hari yang baru. Selamat pagi kami ucapkan kepada anda. Terima kasih kepada anda yang menonton Sejahtera Asia, dan seperti biasa kami akan bersiaran langsung selama 1 jam di TVS Astro saluran 122 bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali. Gaz, apa khabar Gaz? Khabar baik, alhamdulillah. Apa khabar John? Sihat. Apa khabar anda semua di rumah? Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia biarpun dalam musim hujan ni sejuk, tak boleh nak keluar rumah dulu, nak pergi kerja dan sebagainya. Jadi buka dulu channel 122, tonton kami di Sejahtera Asia. Terima kasih sekali lagi kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia hari ini episod 41 sebagai rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Baik, macam biasa hari ini bersamaan dengan 7 Jamadil Awal 1442 Hijriah, berbaki lebih kurang 10 hari lagi sebelum kita masuk ke tahun yang baru, dan pastinya kami di Sejahtera Asia membawakan anda pelbagai topik yang segar dan menarik untuk kita kupas bersama-sama. Tapi sebelum itu, kita nak bawakan secara ringkas perkembangan COVID-19 di Malaysia terlebih dahulu. Baiklah, kita akan mulakan dulu perkembangan COVID-19 di Malaysia. Semalam Malaysia merekodkan kes harian ketiga tertinggi bagi penularan COVID-19 dengan sebanyak 2,018 kes dilaporkan, menjadikan kes keseluruhan COVID-19 di negara ini adalah sebanyak 95,327 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, daripada jumlah itu terdapat 7 kes import dilaporkan yang menerima jangkitan dari luar negara. Mengikut negeri pula, Selangor mencatatkan kes tertinggi COVID-19 dengan sebanyak 1,204 kes, diikuti Johor 278 kes dan Sabah sebanyak 247 kes. Bagi kes kematian baru, terdapat pertambahan 1 kes kematian baru dilaporkan melibatkan bukan warga negara di Hospital Tuaran, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian kini sebanyak 438 individu. Dan setakat ini, terdapat sebanyak 190 kes yang sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi, dan daripada jumlah itu 55 yang memerlukan bantuan pernafasan. Dan kes sembuh akibat COVID-19 adalah 1,084 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sebanyak 78,393 kes di seluruh Malaysia. Dan mungkin Gas boleh kongsikan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Baik, untuk di Sarawak, tiada kes baru dan Serian John kini berstatus hijau. Syukur. Jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak kekal pada angka 1,090 kes, berikutan tiada kes baru dilaporkan setakat semalam. Juga menurut JPBNS, setakat semalam daerah Serian bertukar status dari kuning kepada hijau setelah tiada kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Manakala John, Kuching dan Sibu masih lagi berstatus kuning. Jadi apa-apa pun, tidak kiralah kuning ke hijau ke, kita sama-sama untuk berusaha landaikan lekuk pandemik COVID-19 ini. Jadi selepas itu kita nak bawakan pula perkembangan ataupun perincian berita semasa kepada anda. Pandu berhemah elak risiko kemalangan semasa musim Christmas. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dato' Amar Michael Maninjaung berkata, rakyat Sarawak yang akan meraihkan hari Christmas tak lama lagi dan berhasrat untuk balik ke kampung halaman dinasihatkan merancang perjalanan dan memandu secara berhemah agar dapat menghindari dari risiko kemalangan. Mengenai sikap pemandu ketika memandu di jalan dua lorong, beliau berkata kebanyakan pemandu memandu secara perlahan di lorong kanan meskipun terdapat papan tanda yang menyatakan pandu di lorong kiri jika tidak memotong kenderaan lain. Sehubungan itu, beliau menggesa polis menahan dan mengambil tindakan terhadap pemandu seperti ini. Yalah, malang itu tidak berbau. Jadi kepada mereka yang mungkin sudah pun terlibat dalam kemalangan, semoga semuanya dipermudahkan, baik dari proses membaiki kereta sehinggalah orang kata pulih daripada sebarang kecederaan yang mungkin dialami. Itu doa kami kepada anda. Jadi sama-sama kita harapkan agar sambutan Christmas pada tahun ini terus berjalan dengan lancar dan selamat. Mungkin perincian seterusnya, John. Baik, perincian seterusnya mengenai vaksin yang kita sedia menanti. Syarikat farmaseutical antarabangsa Pfizer telah membuat permohonan pendaftaran bersyarat dengan bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA Kementerian Kesihatan Malaysia pada 15 Disember yang lepas bagi penggunaan vaksin COVID-19 yang dihasilkan oleh syarikat itu. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata pihak KKM sedang membuat penilaian bagi vaksin itu dari segi kualiti, keselamatan dan keberkesanan produk itu untuk digunakan di Malaysia berdasarkan dokumen yang telah ditunjukkan. Dan menurut beliau juga penilaian ini akan mengambil masa
90 hingga 120 hari. Jadi itulah kita kena pastikan dulu, KKM akan pastikan dulu bahawa vaksin itu selamat digunakan, baru ia boleh digunakan untuk rakyat Malaysia. Dan sekiranya ia digunakan oleh rakyat Malaysia pun, ianya akan diprioritikan untuk golongan frontliners dan seterusnya golongan berisiko seperti orang tua dan kanak-kanak. Seterusnya, John, kita bawakan kepada penonton Sejahtera Asia pada hari ini, luar bandar nikmati 100% elektrik menjelang tahun 2022. Kerajaan Sarawak menerusi Sarawak Energy Berhad SEB akan memastikan 100% kawasan luar bandar mendapat bekalan elektrik menjelang tahun 2022 atau 2023. Ketua Menteri Datuk Patigi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg berkata telah memberikan bajet khas sebanyak 2.3 bilion ringgit untuk membekalkan elektrik ke kawasan luar bandar. Selain para pelajar yang tidak lagi perlu belajar dalam keadaan gelap, John, Ketua Menteri turut meluahkan rasa terharu apabila melihat wajah penduduk di rumah panjang di Long Pilah ketika beliau merasmikan bekalan elektrik bagi kawasan tersebut. Justru sama-sama kita doakan agar jurang antara bandar dan luar bandar dari hari ke hari, dari masa ke bandar dari masa ke masa akan terus dirapatkan, insya-Allah. Baik, topik kita pada hari ini, John. Pada pagi ini saya sangat berbesar hati, guys, sebab kita akan ada seorang beauty with brand, seorang individu yang telah pun mengharumkan nama Sarawak juga, sekaligus mengharumkan nama Malaysia juga. Dan apa yang beliau kejarkan ataupun apa yang beliau membuat kajian adalah satu topik yang sangat menarik yang akan kami kupaskan secara lebih selepas ini. Betul. Beliau juga merupakan seorang penerima anugerah PBB WEP Wanita Malaysia dan selepas beliau kita juga ada dua orang tetamu istimewa yang orang kata orang kuat di sebalik teater monodrama Adil dan Corona. Banyak lagi yang menarik hanya dalam Sejahtera Asia. Kita berehat kejap. Jumpa selepas ini. Dengar, oh jeri dan batinku memanggil namamu selalu. Sehari rasa sebulan, hatiku rasa tak tertahan. Ku pandang kiri, ku pandang kanan, di kau tiada risau. Batinku nangis risau. Makin kau jauh, makin hatiku bertambah kacau. Mengapa kita berpisah? Tak sanggup nahan asmara, oh di kau tiada. Dengar, oh jeri dan batinku memanggil namamu selalu.
Mengapa kita berpisah? Hatiku rasa tak tertahan. Ku pandang kiri, ku pandang kanan, di kau tiada risau. Batinku nangis risau. Makin kau jauh, makin hatiku bertambah kacau. Mengapa kita berpisah? Tak sanggup nahan asmara di kau tiada. Nah. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kami ucapkan kepada anda. Dan sekiranya anda terlepas antara siaran kami sebelum ini, jangan risau. Anda boleh pergi sahaja di YouTube, cari sahaja Sejahtera Asia TVS. Baik, beauty with brand. Itulah yang dapat kita ungkap, John, apabila berbicara mengenai seorang wanita, seorang anak Sarawak yang telah membuktikan bahawa anak Sarawak juga mampu mendapat pengiktirafan di peringkat global. Jadi hari ini kami sangat berbesar hati untuk membawakan kepada anda di set Sejahtera Asia penerima anugerah PBB, WEP Wanita Malaysia, Profesor Madya Dr. Ida Fatimawati Adibadio Zaman. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Apa khabar? Apa baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, anugerah bagi kesaksamaan jantina dan memperkasakan wanita ini juga adalah merupakan inisiatif pertama untuk menghargai pengamal perniagaan bagi kesaksamaan jantina. Jadi sebagai mukadimah, Doktor, mungkin boleh diceritakan lebih lanjut mengenai kategori yang Doktor menangi dalam anugerah ini. Okey, terima kasih. So dalam this award terdapat pelbagai kategori, and the one that I managed to win this time is community and industry engagement. So penglibatan saya dalam aktiviti masyarakat terutamanya dengan golongan wanita, ibu tunggal dan usahawan wanita terutamanya. Ya. So aktiviti yang saya telah ceburi ini bermula dengan kajian sebab kerana saya ni seorang akademik. I am a lecturer, I am an academic. Warga pendidik. Yes. So saya make sure that any research that I do ada impact. Betul. And it is contributing back to the Sarawak state. So contohnya in 2016 I was involved in a project dengan golongan ibu tunggal. Ini kerjasama dengan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak di mana Persatuan Ibu Tunggal Sarawak PITSA menyatakan terdapat majoriti ibu tunggal di Sarawak yang ingin kembali bekerja. Tetapi terdapat pelbagai cabaran atau kekangan yang dihadapi. Jadi kami telah bekerjasama dengan Jabatan Wanita Keluarga Sarawak dan PITSA untuk memahami lebih dalam apakah yang diperlukan, what is needed for these single mothers in order to go back to work. So in order to give them those opportunities, we needed to understand at their level what is needed, what are the challenges and what kind of support yang perlu diberikan. Yeah. So it started from there in 2016. And daripada dapatan kajian tersebut, kami dapati bahawa they are very determined, they are very resilient, and keinginan untuk menjadi financially independent itu sangat tinggi. So this is what they voiced out in the interviews, in the surveys that we did. So keinginan untuk financially independent dan juga untuk mempunyai bisnes sendiri, mahu menjadi usahawan. Betul. And apa yang kami dapati juga, selain daripada keinginan yang sangat tinggi ini, financial literacy itu agak kurang. Betul. So daripada itu kami telah sustain this kind of research and then menyambung dengan segala training yang boleh disediakan oleh Swinburne Sarawak in terms of menyediakan financial literacy training dari segi
basic marketing, basic bookkeeping, e-marketing as well. Ini disediakan kepada golongan bukan saja ibu tunggal, but usahawan wanita Sarawak. Betul. Yeah. Okey, jadi selain daripada financial literacy ni, apa lagi mungkin antara kekangan yang dihadapi oleh golongan ibu tunggal ini yang ingin kembali bekerja? Okay. So antara yang dapatan yang paling evident is the fact that these mothers are in urban Sarawak. So bila di urban Sarawak, kos sara hidup sangat tinggi. Betul. So when they have children, bila anak-anak tu masih kecil, sekiranya dia ingin bekerja 9 to 5, a 9 to 5 job, that means that they needed somewhere to place their children in a safe environment. Okay, so a safe environment and where they can also learn. So daripada dapatan itu, we know that it's something that is quite costly, especially di bandar. So that is one of the findings that we discovered. Bukan keinginan itu tidak ada, keinginan sangat tinggi. Tetapi sekiranya dia bekerja, dia perlu put aside a certain amount of income for the childcare. So childcare is a challenge. One thing we also know is ibu tinggal ini setelah dia mempunyai anak, bila ingin kembali bekerja, things are different, context is different. So let's say academic qualifications, maybe 5-10 years ago, diploma cukup, SPM cukup. But nowadays, ICT kekurangan. So you need to have basic ICT skills. So that is something that we also provided. Sekali lagi dengan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak, we provided courses for Ibu Tunggal. We call it ICT for Ibu Tunggal, ICT for IT. So we provided training di multiple divisions in Sarawak. So we found that it has been very helpful. ICT for IT. Yes. ICT For untuk Ibu Tunggal. Correct. Satu program yang sangat orang kata memberikan bantuan dan inisiatif kepada ibu tunggal ini untuk menjadi lebih berdikari. Dan dari segi emosional lah doktor. Sebab orang kata perspektif orang terhadap ibu tunggal ini adalah mereka beranggapan bahawa simpati itu perlu ditunjukkan kepada mereka. Tetapi dalam kebanyakan kes bahawa setelah mereka bergelar ibu tunggal, mereka menjumpai dunia mereka yang sebenar dan itulah masanya untuk mereka lebih berdikari. Bagaimana doktor melihat bahawa kepentingan mereka untuk membahagikan masa antara menjana pendapatan dan membesarkan anak-anak dalam keadaan sempurna? Sejujurnya bila saya mendekati ibu-ibu tunggal ini, one thing that I notice the most is the strength. Betul. Golongan ini sangat resilient, sangat kuat, sangat tabah. So when you are the main breadwinner, when everybody relies on you, I guess the saying says when you have no choice, you have to be strong. Betul. So they want to work. They want to work because they need the income to provide for the family. And bukan saja anak-anak. These are also the same demographic that looks after the older people. Ada ibu bapa yang sudah tua, kakak atau abang yang tidak sihat. Golongan ini juga yang bertanggungjawab to look after them. So they are very strong. They are very resilient. And what they do is, sekiranya tidak dapat 9 to 5 job, they will be looking for ways in which things are more flexible. Di mana di situlah minat menjadi usahawan. Betul. So they started with things like, okay, small catering, baking, sewing. So itu penjana income bagi ibu tunggal. And because they know that they don't want this to happen to their own children, so they will emphasize kepentingan education to their children. So it's very humbling to see how they put keperluan anak, keperluan ibu bapa, keperluan adik-beradik yang lain before themselves. Betul. Dan bagi saya sendiri adalah anak-anak itu adalah sumber kekuatan mereka dan kepada ibu tunggal di luar sana banyak sebenarnya inisiatif atau bantuan yang diberikan kepada mereka. Antaranya adalah skim pembiayaan program Temanita daripada Tekun Nasional, inisiatif pendaftaran perniagaan percuma golongan ibu tunggal B40 serta banyak lagi. Jadi selepas ini kita nak tanya Dr. Ida mengenai gender equality. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kita semua bijak di bumi yang sama. Kita menjunjung langit yang sama. Berjalan di atas tanah yang sama. Tanah bertuah yang telah banyak menabur bakti kepada kita. Tak kira di mana-manalah kita di Malaysia ini. Di kafe atau di mana-mana tempat seperti pedalaman ataupun juga di Kuala Lumpur, Kota Raya, Bandaraya. Malaysia ini telah lalui pelbagai cabaran. Tapi kali ini sangat berbeza lah. Seluruh dunia terkesan akibat dari pandemik ini.
disebabkan itu oleh pandemik ini juga ekonomi negara terjejas kan. Jadi sekarang adalah masa terbaik untuk semua rakyat berbelanja di dalam negara sendiri dan beli produk tempatan. Kita boleh contohi di Kapit tadi. Ekonomi mereka subur, sihat disebabkan masyarakat Kapit hanya membeli, menyokong barangan kedai-kedai di Kapit. Barang-barang kita bukannya tidak bagus, bukannya tak ada kualiti, memang kualiti pun tinggi. Banyak barang kita itu barang baik. Saya percaya ini bukan kali pertama dan juga bukan kali terakhir rakyat bersatu membantu negara. Kempen beli barangan Malaysia ini setiap tahun ada, tetapi tahun ini ia membawa makna yang lebih besar, yang berlainan. Kerana ia bukan sahaja kempen membeli, tetapi ia adalah seruan untuk kita semua untuk bersama membantu menjana ekonomi kita semula. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Temu kembali dalam Sejahtera Asia dan kepada anda yang mungkin mempunyai sebarang cadangan ataupun komen yang anda lontarkan kepada kami, hantar sahaja ke laman sosial kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Baik, Dr. Ida, kajian yang beliau buat John, it's actually a continuous process yang mana beliau juga daripada kajian itu mengadakan beberapa program dan antaranya adalah Sarawak Women X, mengumpulkan kisah-kisah kejayaan golongan wanita untuk dijadikan inspirasi dan motivasi bersama. Dan Dr. Ida, dalam usaha kita untuk memperjuangkan kesamarataan dan keadilan jantina, kini gerak kerja untuk memperbaiki kedudukan kaum wanita supaya mereka diberi hak yang sama dengan kaum lelaki pada tahap negara dan antarabangsa disokong penuh oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam Sustainable Development Goal kelima iaitu Gender Equality. Persoalannya yang mungkin kita boleh perincikanlah Doktor. Bagaimana tahap kesiapsiagaan kaum wanita pada hari ini untuk menerima bahawa nilai kesamarataan jantina ini juga membawa kepada dasar neutral jantina di Malaysia? I think if we look at Sarawak, for example, gender equality is something that we are striving for. To say that we are fully there, 100% no. If we look at UN reports, no country in the world has received a gender equality status. So there is a long road ahead. Tapi yang kita nampak di Sarawak ini dari segi access and equity, pendidikan is one of the things that we can use as a pathway to achieve gender equality. So I believe in terms of pendidikan sangat penting. So you start as young as you can dengan melalui pendidikan tu. So all opportunities and I think peluang itu lebih terbuka, lebih luas, I feel, especially for women, be it in entrepreneurship atau di mana-mana bidang yang ingin diceburi. Betul. Okay, kalau kita cakap pasal education, pendidikan, English education, how important is it? Sebagai doktor, sebagai seorang educator, sebagai seorang ahli pendidik, how important English education is? To me personally, it is very important because it opens doors. Okay, so we are living in a very globally competitive environment. So yes, it's good to have your language. But if you want if you want to move forward, if you want to be at par, if you want to be competitive, penguasaan bahasa Inggeris itu sangat-sangat penting because it opens doors. A lot of mediums of entrepreneurship, of education, semuanya dalam bahasa Inggeris. Jadi penguasaan itu sangat penting. So I understand as an educator, some students struggle because English is a second language. Kadang-kadang a foreign language sangat jarang dipakai. But confidence itu hanya akan wujud sekiranya kita menggunakan every day.
So rasa malu tu perlu di put Betul. aside and we just have to try. Dan kepada orang kata mereka yang asyik, orang kata mengkritik, mereka yang cuba untuk belajar bahasa Inggeris ini, hentikanlah. Mereka juga untuk nak improvekan orang punya penguasaan bahasa Inggeris. Dan kalau kita dapat rasakanlah vibe di Sejahtera Asia pada hari ini, selain Beauty with Brand, Dr. Ida ini juga seorang yang sangat berkeyakinan tinggi, seorang yang sangat lemah lembut daripada tutur katanya. Jadi mungkin itu juga adalah salah satu faktor untuk Dr. Ida menerima anugerah ini. Dan mana tahu kan. Jadi Dr. Ida, kita masih bercakap lagi mengenai pendidikan. Yes. Kalau di peringkat IPT, pada pendapat doktor sebagai Ketua Rekaan dan Seni Fakulti Perniagaan, Rekaan dan Seni di Swinburne University, bagaimana doktor melihat penglibatan pelajar, khususnya golongan wanita dalam aktiviti di peringkat IPT ini boleh membantu mereka pula di alam pekerjaan? I think if kita lihat balik curriculum vision dan mission Swinburne, we are creating future ready learners. So there is usually jika kita cakap dengan industri, they will say, oh, higher ed and industry, there's always a gap. Preparation itu perlu diminimaliskan. So what we do here is anything that we do in terms of the design of the curriculum, kita pastikan terdapat elemen where it reflects the actual authentic workplace environment. So dari segi assessment, dari segi curriculum design, dari segi content yang disediakan dalam any courses that we have in Swinburne akan menyediakan pelajar-pelajar tersebut di alam pekerjaan. Right. So the confidence is built gradually as you go along the 3-year or 4-year programs. Dan apabila mereka masuk ke alam pekerjaan, mereka sudah sedikit sebanyak bersedia untuk menempuh alam pekerjaan yang sebenar. Ini hasil bekas pelajar Swinburne ni. Dan tahniah. Orang pelajar bekas pelajar Sangat-sangat bangga. Okey, di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, doktor? Sebab kita tahu bahawa ibu dan bapa Dr. Ida, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah dan Datuk Dr. Adi Badio Zaman Tuah juga sudah tidak asing lagi dalam bidang pendidikan ini sebagai warga pendidik. Jadi Dr. Ida, bagi di kawasan luar bandar yang mempunyai akses internet yang terhad, apa antara kemungkinan ataupun usaha yang boleh dilakukan oleh warga pendidik di sana untuk memastikan proses PDP dapat berjalan dengan lancar, kerana kelonggaran juga sebenarnya John telah diberikan kepada warga pendidik di sana, di kawasan luar bandar, untuk mempraktifkan alternatif lain selain daripada online learning. This is quite interesting actually because last Sunday Swinburne Sarawak baru just signed an MOU with Sarawak Teacher Union. So dalam platform ini guru-guru telah berkongsi some of the cabaran yang dihadapi, especially di luar bandar when internet access is not stable. So apa yang saya fahami ialah there is a combination of asynchronous and synchronous learning. Di mana jika ada internet access, dia boleh download materials, they can learn online. But if they don't, the teachers provide an option whereby students can have the hard copies provided to them. So that some teachers actually, they deliver turun padang and they give homework, they print out the materials. So to me, that is commitment. So I feel that yes, we need to upgrade the resources, facilities itu sangat perlu because you imagine after 1 year of having to adjust, this has been a challenge. So the next year we know we can do better. We have to do better. Betul. Dan mungkin John, sebelum kita mengakhiri temu bual yang saya kira sangat informatif dan memberi inspirasi kepada Dr. Ida ini, mungkin Dr. Ida boleh orang kata berikan kata-kata pendorong dan motivasi kepada anak-anak muda di luar sana, khususnya golongan wanita, supaya terus fokus dalam apa jua yang mereka lakukan. Okay, for me personally, I think education is so important. So whatever in life, whatever you do in life, you always remember that you have to set clear goals. And those goals can be achieved through education. And jangan lupa bila anda ada di atas, kita perlu bantu those who need to be uplifted as well. We have to give back to the community. Jadi itulah kita harapkan agar dengan adanya insan seperti Dr. Ida ini dapat mewujudkan enabling ekosistem. Maksudnya adalah persekitaran yang membolehkan golongan wanita untuk menyumbang kepada pembangunan negara pada tahap yang maksimum. Jadi orang kata wanita dan lelaki ini sepatutnya saling melengkapi antara satu sama lain. Lelaki kena dengan ikhlas mengalu-alukan penglibatan wanita dan wanita perlu bersedia menyahut panggilan dan cabaran ini dengan penuh keyakinan. That's what we call completing each other. Betul. Itulah.
nature. I'm still very macam masih terkedu dengan kata-kata doktor macam Betul. Sangat amazing memberikan inspirasi. Kita mengucapkan terima kasih kerana kasih, Doktor Doktor. sudi Thank you so bersama much kami for dalam Sejahtera having Asia me. dan we wish you all the best Thank you. in the future endeavours and stuff like that. Jadi sekali lagi terima kasih, jaga diri dan lepas ni kita jumpa lagi lah. InsyaAllah. Okey. Thank you. Kepada anda di luar sana, selepas ini kita ada satu lagi topik yang kita nak kupas dalam Sejahtera Betul. Asia, monodrama Adil dan Corona. Corona. Adil dan Corona, apa maksudnya tu? Saya Selepas tak ini tahu. hanya dalam Sejahtera Asia. Kami anak Sarawak, tobonya ayo terus bangsa, tobonya hidup bagi kelaban, tobonya. Hello, salam sejahtera. Anak Sarawak, ayo kita bangkit bersama. Kita bersatu hati, budaya dan bangsa. Tak kira siapa, kita duduk semeja. Ini tanah kita, ini tempat kita. Ayo anak muda, kita terus bansang. Seperti kenyalang di angkasa terbang. Negeri aman damai, Sarawakku sayang. Jangan hilang wajah, jangan pernah kau mengalah. Anak Sarawak menggagas dunia. Anak-anak Sarawak yang terbaik, dari turun bawah kita naik. Undian orang jangan lalai, jangan si beri salam pesan kami. Kami anak Sarawak, tobonya ayo terus bangsa, tobonya hidup bagi kelaban, tobonya. Kami anak Sarawak, tobonya ayo terus bangsa, tobonya hidup bagi kelaban, tobonya. Anak muda, masanya sudah tiba. Misi dan visi pasti kita teruskan bersama. Bagi kebangkitan belia negeri tercinta, ekonomi digital, saranan CM kita. Satu hati, satu jiwa, satu rasa, satu bangsa. Semangat anak Sarawak tidak kira di mana-mana. Bunyi kenyala, kebanggaan kita di mata dunia. Demi Sarawak ku serahkan segalanya. Apa yang pandai-pandai mana Sarawak si pandai Sarawak. Sampai New York Mia kita nang bermandai. Jangan dicabar anak Sarawak. The World Heritage for Sarawak. Jangan hilang wajah, jangan pernah kau mengalah. Anak Sarawak menggagas dunia. Anak-anak Sarawak yang terbaik, dari turun bawah kita naik. Undian orang jangan lalai, jangan si beri salam pesan kami. Kami anak Sarawak, tobonya ayo terus bangsa, tobonya hidup bagi kelaban, tobonya. Tobonya, tobonya. Tokbonya. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya John dan juga Gas. Dan tadi perkongsian bersama dengan Dr. Ida sangat memberi inspirasi dan perkongsian yang sangat-sangat manfaat, dan saya harap agar perkongsian yang dikongsikan oleh Dr. Ida tadi boleh memberi inspirasi juga kepada anda pada penonton. Baik Gas, saya nak tanya Gas. Gas pernah tak dengar pasal persembahan teater secara maya? Kalau secara maya tak pernah, tapi secara fizikal tu memang adalah. Pernah pergi, pernah nonton Pernah teater? pergi teater secara fizikal, tetapi secara maya tu belum pernah. Kenapa? Jadi itulah sebab dengan norma baru sekarang Betul. ni kita dah tak boleh nak berkumpul, tak boleh nak tengok acara secara langsung di hadapan. Sekarang persembahan teater pun dah
ke norma baru itu secara maya. Dan pada it's pagi another ini level lah sebenarnya. another level, betul. Saya rasa itu cabaran yang saya rasa sangat mencabar. Dan pada pagi ini kita akan bersama dengan saudara Muhammad Azri, pengarah monodrama Adil dan Corona, dan juga saudara Anding Indrawani, pelakon monodrama Adil dan Corona. Selamat pagi Anding. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih jemput. Sama-sama. Baik, persembahan secara teater. Kita mulakan dululah. Monodrama Adil dan Corona. Mungkin boleh kongsikan apakah itu sebenarnya monodrama Adil dan Genre Corona. sinopsis kan kita nak tahu juga. Okey. Monodrama Adil dan Corona ni sebenarnya adalah kita punya kerjasama di antara Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, program drama dan teater. Okey, bersama dengan Majlis Seni Sarawak. Okay, untuk mementaskan sebuah pementasan teater pada ketika itu. Tetapi apabila ada musim ataupun pandemik yang melanda ini, kita memikirkan apa jenis bentuk pementasan yang kita nak pentaskan. Jadi kita dah sampailah ke satu tahap yang kita memikirkan mungkin ini adalah masa untuk kita membuat sebuah pementasan monodrama. Betul. Jadi kita buat monodrama menggunakan based on the current issue. Okay, cerita Corona. Okay, itu nama Corona tu. Jangan salah faham. Corona tu nama penyakitnya COVID ni lah. So itulah sebenarnya monodrama Adil dan Corona, dan kita bekerjasama dengan Anding untuk mementaskan monodrama ni. Hanya seorang je berlakon dia. Seorang je? Anding tak apa habis. Semua apa dia habis. Semua dia bawa. Dibintangi oleh saya saja. Semua Anding. Susah. So it's about kita mengapresiasi kisah-kisah di sebalik COVID-19 ini. Betul. Itu Corona. Adil tu John. Kita Adil. nak tahu siapa Adil tu sebenarnya. Sebab monodrama ini juga bermaksud bahawa seorang berlakon secara solo dengan beberapa watak yang perlu dihayati sepenuhnya. Anding, orang kata, berapa banyak watak yang dipegang oleh Anding dalam monodrama Adil dan Corona ni? Baiklah, dalam Adil dan Corona saya memainkan 7+1 characters. 7+1. Itu Sebab 7 tambah 1. 8 Macam kira dia. Kira. Sebab yang watak terakhir tu itu watak very small lah, very small part. Tapi altogether 7 watak yang sangat penting, dan Adil yang menjadi pencerita utama dalam cerita ini, dan dia adalah kaitan dengan semua karakter yang ada. Jadi 7 watak tu termasuklah watak mak dia, makcik dia, kawan dia, dan juga ustaz dan juga sekeliling lah. dan masyarakat sekeliling. Jadi saya memainkan watak yang different character dan juga different warna. Sebab watak very dynamic. Watak perempuan ada juga, watak maknyah pun ada juga. Maksudnya dari lara ke baik semua ada watak. Semua lara ke baik semua kita cover. Semua kita cover lah. Jadi itu cabaran besar untuk saya lah sebagai seorang pelakon, sebab ini adalah monodrama pertama saya. Tak pernah lagi saya lakonkan monodrama sepanjang kerjaya saya sebagai pelakon. Dan sememangnya memberikan saya satu wadah baru lah sebagai seorang pelakon, dan saya rasa terima kasih juga kepada Azri dan juga Kowim sebagai dan juga pihak Unima sendiri kerana memberikan saya peluang untuk melakukan watak Adil dan Corona ini. Kalau tak silap, durasi untuk monodrama ini dah 1 jam 5 minit. 1 jam 5 minit. Semua dibintangi oleh Anding. Semua dibintangi oleh Saya boleh Anding. bayangkan je kalau 1 jam 5 minit, maksudnya skrip dia berapa muka surat? 15. 15 muka surat. Ya. Anding, macam mana tips nak hafal sikit 15 muka surat tu? Sebenarnya, that is a very good question because saya ni sebenarnya, saya pun question myself, macam mana saya boleh buat ini guys, sebab 15 muka surat dan saya kena hafal dalam masa yang agak terhad. Lepas tu pula saya sibuk sebab banyak outstation, saya kena pergi Miri, saya kena pergi dan sebagainya. Sibuk Muka dan banyak lagi. Sebab itulah kami buat online rehearsals. Yeah. Online? And for that, Rehearsal pun online? Rehearsal pun online Rehearsal juga. pun secara Itu for the first online. time saya buat dalam seumur hidup saya. Dan memang banyaklah kita orang belajarlah dari penerbitan teater ini, sebab kami buat pertama kalinya berlatih secara online, dan akhirnya sebab masa tu kan tak boleh lagi merentas daerah. Dan kita adalah daripada daripada Sabah, dari KL ada Semenanjung. juga, daripada Semenanjung ada juga. Jadi semuanya terlibat dalam Zoom tu dan buatlah sesi rehearsal. online rehearsal. So I think it's a good okey juga kan. A new approach. New approach. Itulah cabarannya masa COVID-19 ini, dan pelbagai bentuk seni dan teater ini actually
kita tak boleh buat dia jadi sebab corona ni tak boleh dijadikan sebagai alasan kita menghentikan karya-karya kita sebagai pengarah untuk monodrama ini. Mungkin apa antara cabaran utama buat teater masa COVID-19 ni? Yang pertama sekali semestinya medium latihan itu secara maya itu memberi cabaran kepada saya. Okey, sebab teater ini diuruskan oleh pelajar-pelajar saya. Okey, ada yang berada di Sabah, ada yang di Labuan, ada yang di zon merah, zon kuning. Kita pun macam mana kita nak buat, tapi alhamdulillah saya bersama dengan penulis cerita ini Qawim Hamizan, kita dapat satu idea. Okey, kita jumpa dekat Zoom dan buat rehearsal sebanyak yang mungkin dalam Zoom. Dan antara cabarannya juga bila kita buat rehearsal Zoom ni, satu masalah lain. Of course. Okey, satu lagi kita buat rehearsal di rumah. Apabila kita buat rehearsal di rumah ni, bukan di studio, so ada macam-macam lah gangguan. Okay, dekat video ni ada mak dia panggil, kat sini ada anak dia panggil. So very interesting dan saya belajar banyak perkara dan banyak lagi benda-benda baru yang saya belajar menerusi pengarahan secara maya ni, especially menggunakan medium Zoom untuk mengarah bintang kita kat sini. It's very easy to work with. So thank you Anding. Bagaimana orang kata, kita tertanya jugalah bagaimana nak sampaikan message ataupun penghayatan secara maya tu. Sebab kalau fizikal face to face senang. Kita nak ajak Anding, you kena sedih, you kena menangis, you kena hyper, tapi kalau secara maya tu macam mana Anding nak show dia punya karakter tu mendepati macam apa yang pengarah nak? Kita ada strategi dia. Okey. Sebelum kita berjumpa secara fizikal, dibenarkan untuk berjumpa secara fizikal, apa yang saya lakukan, kita fahamkan Anding dahulu before kita bergerak ataupun buat all the blocking on stage. Kita fahamkan Anding, what is this character all about, what I want to this character look kelihatan, so how this character speaks. So saya fahamkan dahulu. So bila pemahaman itu dah ada, so kita tak perlukan masa yang panjang di studio ataupun di bilik rehearsal untuk membuat pementasan ni. Mungkin hanya dalam sejam dua, and then dikenal dah. Itulah strateginya. Dan ada strategi di sebaliknya. Kan, dan orang kata mungkin ini juga boleh menjadi eye opener kepada semua penggiat-penggiat drama ataupun teater di luar sana. Sekiranya kita dah tak ada COVID-19 suatu hari nanti, boleh je kalau kita ada buat rehearsal secara online disebabkan oleh faktor lokasi dan sebagainya. Jadi selepas ini kita nak lihat sedikit bagaimana Anding berlakon dalam teater ini hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami. Baiklah, Gas, tadi masih lagi kita bersama dengan Anding dan juga saudara Muhammad Azri, iaitu pengarah dan juga pelakon monodrama Adil dan Corona. Dan tadi kita dengar cerita Anding nak menunjukkan skill lakonnya. Dia watak banyak kan. Tunjukkan. Kalau boleh dalam kiraan 1, 2, 3. Kami persembahkan kepada anda sedikit tease lakonan daripada Anding. Silakan. Dan saya akan transit character by character ya. Nap. Ada lebih lagi Nap. Aku tengok tak pernah pun dia post gambar perempuan kat dalam Facebook ke dalam Instagram. Tak pernah Nap. Yang aku tengok gambar makanan. Kalau pergi bercuti dengan kawan dia buat apa? Adil? Mama nak tanya sikit Adil. Zalihat tu dah berisi ke belum Dil? Yalah, you all sekarang dah 2 tahun berkahwin, takkan tak berisi lagi? Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Yang bermaksud, dengar ni. Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam. Maka datangilah tempat kamu bercucuk tanam itu seperti mana yang kamu kehendaki. Faham? Lepas tu watak Adil sendiri. Aku tak sangka macam ni ending dia. Serius. Aku tak expect langsung lah benda ni akan jadi pada aku kan. Saudara mara ramai datang dan yang paling happy sekali mak aku lah sebab yalah dia sangat tengok berkahwin. Itulah di antaranya lah. Tapi. Okey.
I have to save yang The best. the Element, best and yang ada surprise momentum element, dulu. Or else nanti saya akan bagi spoiler. So you guys kena tengok nanti ada corona because memang different dimension lah. Watak yang saya akan bagi tu lebih OTT lagi. Tadi pun saya cakap laju sebab yelah saya tahu timing is not. Macam mana Andi boleh ni berpindah daripada satu watak. Kalau gas kalau pokok-pokok lah sampai hujung. Susah. Actually kan saya yelah sometimes as an actor you just have to do some imitations. You kena imitate secara baik-baik because some people say that life imitates art. Betul. Or is it art imitates life? Doesn't matter. But sebagai pelakon itu tanggungjawab you, itu integrity you lah untuk memahami skrip dan bukan saja menghafal skrip 15 pages tu tapi dalam masa sama memahami jalan ceritanya daripada A sampai C dia sebelum C tu apa berlaku before that. So memahami itu tanggungjawab sebagai pelakon lah. Memang tadi memang satu Research orang kata kualiti Okey, lakonan. jadi yang itu Yang hebat. watak yang pertama adalah yang maknya. Bukan. Maknya tak tunjuk. Oh, okey. Banyak tak boleh tunjuk sebab dia Faham. a bit OTT lah. Yang ni yang Ustaz 14 tu. Pasar Dah- Utara keluar. Dah macam dia tanah kena kubur cakap dah. utara dia macam utara sikit sebab itulah saya memang suka bermain dengan accent ataupun bermain dengan bahasa-bahasa dan juga cara sebutan kan. Terbaiklah Andi. Saya rasa ini yang mereka penonton di luar sana tunggu-tunggukan. Tapi kalau kita nak tahu bila dan bagaimana anda boleh menonton monodrama Adil dan Corona ini, kami akan wawarkan kepada anda di hujung temu bersama dengan Anding dan saudara Azri. Okey, saudara Azri, kau boleh diceritakanlah apa kualiti ataupun kriteria yang ada pada Anding ini yang membuatkan saudara Azri untuk memilih Anding memegang 8 watak dalam Adil dan Corona ini? Okey, kenapa kami memilih saya dengan saya punya penulis skrip ni, Qayyum Hamizan. Kenapa kami pilih? Mula kita pernah bekerjasama. Yang pertama, kita pernah buat teater musikal Semarak Pertiwi. Sehingga ke Istana Budaya, saya bawa dia juga untuk berlakon saya punya naskah. Dan apa yang kita belajar daripada produksi yang pertama itu adalah Anding ni adalah seorang pelakon yang senang kita nak bentuk. Itu yang paling utama kenapa kita pilih Anding. Sebab kita tahu kita akan buat show ini latihan dia menerusi via online. Betul. So kita perlukan seorang pelakon yang dengar cakap. Senang cerita. Kebanyakan macam Anding saya cakap sekali je dah. Dia boleh hadam dah. Hadam. Saya cakap, Jadi ustaz. dan dia pun boleh terima teguran. Saya kata, saya tak nak ini tak best. Itu yang penting. So dia kolaborasi ini menjadi sebab kita saling memahami tugas masing-masing lah. Dan Anding is very professional. Stress free lah, stress free. Yes, stress free. Dia kena seorang yang komited, disiplin. Production kita memang stress free. Mungkin ramai yang nak tahu John, tak sabar-sabar ni. Bila monodrama Adil dan Corona ini akan disiarkan dan bagaimana mereka boleh menonton monodrama ini? Tarikh ditayangkan ataupun disiarkan secara langsung tu masih lagi menjadi teka-teki juga untuk kami. Jadi kami masih lagi menjalani aktiviti latihan dan sebagainya. Tetapi follow Instagram saya Andi Indrawani dan juga Majlis Seni Sarawak. Majlis Seni Sarawak akaun Facebook Majlis Seni Sarawak untuk mendapatkan update terkini mengenai dengan bila ditayangkan Adil dan Corona. Tapi itulah daripada Instagram Anding, saya tengoklah dia punya story. Dia banyak lakukan latihan dan juga set pun dah ada kan. Dah ada. Jadi tunggu tarikh sajalah. Tunggu tarikh yang sesuai untuk ditayangkan. Kalau diumumkan okey minggu ni kita nak buat, boleh? Kan? Mungkin You're ready. anytime dah boleh. Kita dah ready. Malam ni pun boleh juga. Tapi itulah buat kami satu pasal slot akur boleh. juga dengan tarikh yang ditetapkan oleh MSS. Itulah selamat maju jaya kami Selamat ucapkan maju kepada jaya. Anding Terima dan kasih. saudara Azri. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Anding dan saudara Azri kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Kepada Terima kasih. anda di luar sana, jangan lepaskan peluang ini. Terus follow mereka di Facebook Majlis Seni Sarawak dan Instagram Anding Indrawani untuk tahu perkembangan bila monodrama ini akan dipersembahkan. Jadi itu sahaja John untuk hari ini. Daripada Beauty with Brand kepada monodrama Adil dan Corona. Esok pastinya kita akan bawakan pelbagai lagi topik lebih menarik hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. I hear the crystal angels fall, the beauty of it all, and it don't make no flowers grow. Yeah, make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend my time with you.
just the two of us. We can make it if we try, two of us. Oh, just the two of us. Building castles in the sky, two of us. Oh, you and I. We look for lovers, no time for tears. Wasted waters, all that is. And it don't make no flowers grow. That's right. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Two of us. Oh, you and I. Just the two of us. Building castles in the sky, two of us, oh, you and I. Ba-da-da-dum-da-dum, da-da-da-dum-da-dum, da-da-da-dum-da-dum, ba-da. Da-da-da-dum-da-dum, ba-da-da-dum-da-dum, ba-da-da-dum-da-dum. I hear the crystal raindrops fall, the window down the hall, and it don't make no flowers grow. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Let's go. Just the two of us. We can make it if we try. Two of us. Oh, just the two of us. Oh, just the two of us. Building castles in the sky, two of us, oh, you and I, just the two of us. We can make it if we try, two of us, oh, you and I, just the two of us. Building castles in the sky,